Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan pembentangan video kami iaitu yang bertajuk Analisis Perjanjian Berni 1826 dan juga Perjanjian Boring tahun 1855. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan iaitu saya, Muhammad Syafiq bin Saidul Azhar, Muhammad Ahmad Faizul bin Muhammad Samsuri, Donnie Angel Wilson, Kavinesh Sini, anak perempuan Ramu Naidu, Andrea, anak Rajis, dan juga Nicole, anak James Rosley. Pengenalan. Kewujudan pengaruh Syam di negeri-negeri Melayu Utara telah lama wujud dan perkara ini sangat membimbangkan kuasa barat, terutamanya kedudukan British di Pulau Penang serta kepentingan British di Tanah Melayu. Oleh sebab itu, pada Disember 1825, Kapten Berni telah dihantar ke Syam untuk berunding dengan Syam, maka terbentuklah Perjanjian Berni. Kemudian selepas Perjanjian Berni yang dilakukan oleh pemerintah Syam, muncul perjanjian baru dalam usaha mewujudkan hubungan dengan kuasa-kuasa barat. Raja Mongkut telah menandatangani perjanjian dengan pihak barat. Perjanjian pertama ditandatangani oleh pihak barat pada 18 April 1855 yang dipanggil sebagai Perjanjian Boring. Kemudian isi kandungan Perjanjian Berni 1826, peragan-peragan British dibenarkan berdagang di Bangkok dan dikenakan cukai yang berpatutan. Mengenai Kedah kekal sebagai tanah jajahan Syam. Sultan Kedah tidak dibenarkan tinggal di Pulau Pinang, Seberang Perai, Perak, Selangor dan Burma. British bertanggungjawab untuk menghalang Sultan Kedah dan pengikut-pengikutnya menyerang Syam dan wilayah-wilayahnya. British dibenarkan berdagang di Kedah tapi tidak boleh campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran. Syam mengiktiraf kedudukan British di Pulau Pinang dan Seberang Perai. Kemudian mengenai Perak, Syam mengiktiraf kemerdekaan Perak dan Selangor. British dibenarkan berdagang di Perak tapi tidak boleh campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran. Syam dibenarkan menghantar wakil antara 40 ke 50 orang ke Perak tetapi tidak dibenarkan menyerang, mengancam dan mencabul Perak. British bertanggungjawab menghalang Selangor menyerang Perak. Mengenai pentahan bunga emas dan lain-lainnya ke Syam, negeri Perak diberikan kebebasan sama ada menghantar atau tidak. Sekiranya Perak bersetuju menghantar ke Syam, maka British tidak berhak untuk menghalang. Kemudian mengenai Kelantan dan Terengganu, Syam berjanji tidak akan mengganggu perdagangan British di Kelantan dan Terengganu. British dibenarkan berdagang di Terengganu tapi tidak boleh campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran. Kelantan dan Terengganu akan terus membayar ufti yang serupa bunga emas kepada Syam tiap-tiap 3 tahun sekali. Kemudian kepada Perjanjian Boring 1855, British diberikan kebenaran untuk menempatkan konsulnya di Bangkok. Rakyat British dibenarkan memberi atau menyewa tanah dalam lingkungan 4 ke 5 km dari Bangkok. Peragan-peragan British dibenarkan bawa masuk candu tapi tertakluk di bawah peraturan-peraturan yang ketat. Cukai import ditetapkan sebanyak 3% dan cukai ekspor sebanyak 5%. Kapal dagang British dibenarkan berlabuh di semua pelabuhan Syam. Membalik Kristian dibenarkan menyebarkan agama Kristian di Syam. Ekspor beras adalah dibenarkan. Faktor pertama termeterainya Perjanjian Berni 1826 adalah untuk mengembalikan kuasa Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II di takhta kerajaan Kedah. Perebutan kuasa dalam kerajaan Kedah telah menyebabkan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II terpaksa melarikan diri ke Pulau Pinang. Sultan terpaksa tinggal di luar negeri selama hampir 18 tahun. Pada tahun 1822, utusan British yang diketuai oleh John Crawford ke Bangkok bagi mengembalikan semula takhta Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II. Rundingan tersebut telah gagal tetapi British berjaya meninjau kekuatan yang dimiliki oleh pihak Siam. Faktor seterusnya ialah pihak British ingin mengekalkan hubungan persahabatan dan perdagangan dengan Siam, termasuk bekalan makanan yang diperoleh dari Kedah sebelum tahun 1821. Kerisauan pihak British terhadap hubungan yang semakin keruh akhirnya menyebabkan termeterainya Perjanjian Berni 1826. Antara kandungan perjanjian yang merujuk isu ini ialah pihak British dibenarkan untuk menjalankan perdagangan di Bangkok tetapi akan dikenakan cukai dan Kedah kekal sebagai tanah jajahan Siam dan sebagai timbal balas kerajaan Siam perlu mengiktiraf Pulau Pinang dan Seberang Perai sebagai hak milik British.
Kesan Perjanjian Berne tahun 1826. Pengaruh Siam memberikan implikasi kepada kuasa British di Pulau Pinang dan Tanah Melayu sekaligus membimbangkan kuasa British dalam sistem pentadbiran terutamanya. Dalam pada itu juga, British telah bertindak dengan menghantar wakilnya iaitu Henry Berne untuk berbincang dan berunding dengan Siam berkenaan dengan isu pada Disember 1825. Seterusnya, pada tanggal 20 Jun 1826, Henry Berne berjaya membuatkan Siam menandatangani perjanjian tersebut selepas 6 bulan tempoh perundingan. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa kesan terhadap negeri-negeri Melayu Utara selepas termeterainya Perjanjian Berne tahun 1826 ini. Seterusnya, Perjanjian Berne ini juga turut memberi kesan kepada negeri Perak. Situasi di Perak ini bermula dengan kuasa Siam telah melanggar dan tidak mematuhi perkara yang terkandung di Perjanjian Berne ini. Pada Ogos 1826, Raja Ligor yang berkuasa di bahagian selatan Siam telah menghantar satu angkatan tentera ke Perak dengan alasan untuk membantu Perak dalam hal ehwal pentadbiran. Namun, Raja Ligor mempunyai agenda dan muslihatnya sendiri iaitu memaksa Sultan Perak untuk memberikan bunga emas kepada Siam. Walau bagaimanapun, Sultan Perak bertindak dengan meminta bantuan daripada British untuk mendapatkan perlindungan daripada gangguan Siam pada September 1826. Kesan daripada keadaan tersebut, pihak British iaitu Governor Fullerton telah menghantar pasukan tentera ke Perak yang diketuai oleh James Law untuk menasihati Sultan Perak sama ada baginda mahu atau tidak untuk memberikan bunga emas kepada Siam. Tambahan lagi, James Law juga turut memberikan jaminan kepada Perak sekiranya negeri tersebut diserang oleh orang Siam. Seterusnya, James Law berjaya menggulingkan golongan pro-Siam. Kesannya, British mengarahkan Perak untuk menandatangani perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Persetiaan Law. Melalui perjanjian tersebut, Perak harus memberikan Pulau Dinding dan Pulau Pangkor kepada pihak British sekaligus menyebabkan pihak British berkuasa di kawasan berkenaan dan menyekat kemarahan kuasa Siam terhadap negeri tersebut. Akhir sekali ialah negeri Kelantan dan Terengganu. Namun, Perjanjian Berne ini tidak menunjukkan dengan jelas tentang hubungan antara Kelantan, Terengganu dengan Siam. Akibatnya, Kelantan menerima pertuanan dari Siam akan tetapi Terengganu menolak untuk menjalinkan hubungan bersama Siam. Malah, Terengganu menganggap bahawa pemberian bunga emas kepada Siam hanyalah sebagai tradisi untuk mengekalkan persahabatan dengan Siam. Oleh hal yang demikian, Siam berusaha untuk mengukuhkan kuasanya di Terengganu dan berpanjangan sehingga ke negeri Pahang. Usaha ini diteruskan dengan Siam menawarkan bantuan dengan melibatkan diri dalam perang saudara yang berlaku di Pahang iaitu berlaku pada tahun 1857 sehingga 1863 di antara Wan Ahmad dan Wan Mutahir. Pada Oktober 1865, angkatan tentera dari Siam telah tiba di Kuala Terengganu untuk membantu Wan Ahmad menyerang Pahang sekaligus untuk membantu Sultan Mahmud dari Lingga untuk merampas tahta Terengganu daripada bapa saudaranya iaitu Sultan Omar yang mana baginda tidak menerima pertuanan Siam. Kekacauan yang berlaku telah menyebabkan aktiviti perdagangan di Pahang, Terengganu dan Kelantan terganggu. Keadaan tersebut juga telah menyebabkan Gubernur negeri-negeri Selat iaitu Kefnak didesak oleh pedagang. Kefnek bertindak dengan menghantar sebuah kapal perang ke Kuala Terengganu pada November 1862 dengan tujuan untuk mengusir Siam dan Sultan Mahmud berundur dari Terengganu dan tidak melibatkan diri dalam perang saudara di Pahang. Keengganan Siam berundur telah menyebabkan pihak British terpaksa memedil Kuala Terengganu pada 4 November 1865. Kesannya, angkatan tentera Siam dan Sultan Mahmud menyerah diri dan berundur sekaligus menyebabkan British berjaya menghalang pengaruh Siam di Terengganu dan merebak ke Pahang. Termeterainya Perjanjian Berne ini telah memberi kesan kepada negeri-negeri utara seperti Kedah iaitu berlakunya konflik perebutan tahta. Hal ini dikatakan demikian kerana selepas termeterainya Perjanjian Berne ini, Sultan Ahmad pada ketika itu memerintah negeri Kedah merasa sangat tidak berpuas hati dan menganggap bahawa baginda rasa ditipu oleh pihak British.
Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya peperangan yang dilancarkan oleh Sultan Ahmad ke atas Siam dengan bantuan ketenteraan yang terdiri daripada orang Melayu dari Kelantan, Kedah dan Terengganu. Sultan Ahmad telah melakukan serangan di Kedah sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1831, 1836 dan 1838. Walau bagaimanapun, serangan ini sering menemukan jalan buntu kerana pihak British telah mengepung dan menyekat Kedah daripada serangan yang dilancarkan oleh Sultan Ahmad. Sultan Ahmad pada ketika itu berundur ke Melaka kerana tidak dibenarkan tinggal di Pulau Pinang, Perak, Seberang Perai, Selangor dan Burma. Tambahan lagi, Sultan Ahmad mula lelah dengan serangan yang sering menemukan jalan buntu dan pada akhirnya Sultan Ahmad mengadakan perundingan dengan Siam dan dibantu oleh pihak British. Oleh itu, perwakilan kepada rundingan tersebut telah diwakili oleh putera Sultan Ahmad sendiri, iaitu Tengku Daik, dan dihantar ke Bangkok pada tahun 1841 bagi membincangkan tentang pembahagian takhta Sultan Ahmad Tajuddin. Oleh hal yang demikian, pada tahun 1841, takhta Sultan Ahmad Tajuddin dikembalikan semula kepada baginda pada tahun 1842. Walau bagaimanapun, negeri Kedah haruslah kekal sebagai jajahan takluk Siam dan dikehendaki menghantar bunga emas setiap 3 tahun sekali. Tambahan lagi, kawasan negeri Kedah juga menjadi lebih kecil yang mana kawasan Setul dan Kubang Pasu di bawah kuasa pemerintahan Siam, manakala Perlis pula dipisahkan dari Kedah dan diperintah oleh Syed Sapi'i dengan gelaran Raja Perlis. Seterusnya, kesan Perjanjian Boring 1855. Okey, dekat sini kita ada 3 kesan, iaitu kesan politik, kesan ekonomi dan kesan sosial. Yang pertama iaitu kesan politik. Perjanjian Boring menjadi pendamat kepada dasar tutup pintu yang diamalkan oleh Siam sebelumnya. Hasil daripada Perjanjian Boring, Raja Mongkut mengubah corak pentadbirannya dengan mengikut sistem pentadbiran Barat. Raja Mongkut mengambil 84 orang pegawai barat dan ditempatkan di pelbagai jabatan. Ini menunjukkan bahawa pihak British diberikan tugas untuk menguruskan hal ehwal pentadbiran. Raja Mongkut banyak bertolak ansur dengan kuasa-kuasa barat walaupun perkara ini telah merugikan Siam sendiri. Tindakan Raja Mongkut telah menyelamatkan kemerdekaan Siam dan mengurangkan campur tangan kuasa asing. Seterusnya, kesan ekonomi. Raja Mongkut memperkenalkan sistem ekonomi komersial dengan melaksanakan dasar buka pintu. Siam perlu menjalankan perniagaan bebas berdasarkan acuan sistem ekonomi yang telah diamalkan di Barat. Perkembangan pesat dalam bidang pertanian menjadikan penanaman padi dan pengeluaran beras menyumbang kepada bahan perniagaan utama untuk diekspor. Perjanjian Boring telah menyebabkan perkembangan perniagaan di mana sistem ekonomi tukar barang juga digantikan dengan sistem ekonomi wang. Sebagai contoh, Raja Mongkut membina sebuah kilang duit iaitu Royal Mint pada tahun 1860. Pembaruan ekonomi di Siam, maka cukai juga dikemaskini. Penetapan cukai ini telah menarik minat pedagang dari Barat untuk berdagang di Siam. Tambahan pula, kesan sosial. Perkembangan perniagaan menimbulkan kemudahan asas di Bangkok. Pembinaan kemudahan ini untuk memberi kemudahan kepada penduduk asing, terutamanya orang Barat yang tinggal dan berniaga di Bangkok. Perkembangan sektor ekonomi di Siam telah membawa kepada peningkatan jumlah penduduk asing. Raja Mongkut telah menubuhkan pasukan polis untuk menjaga keselamatan nyawa dan harta benda orang Barat di Bangkok. Perubahan sistem sosial juga berubah apabila Siam menjadi kedudukan kelas kedua dalam masyarakat antarabangsa. Walaupun Siam dianggap negara bebas dan berdaulat, namun Siam kehilangan banyak tanah jajahan. Lagipun, Siam juga bersikap tolak ansur dalam hubungannya dengan kuasa-kuasa Barat. Faktor utama dalam Perjanjian Boring ialah penggabungan hak luar wilayah untuk warga negara Amerika di Siam. Peruntukan ini membenarkan warga Amerika Serikat tertakluk kepada bidang kuasa mahkamah, konsuler Amerika dan bukannya sistem perundangan tempatan. Ekstrateritorial ialah ciri biasa dalam perjanjian dalam tempo ini.
dan bertujuan untuk melindungi hak undang-undang warga asing dalam persekitaran undang-undang yang kurang maju atau asing. Faktor yang kedua adalah status negara paling digemari. Pemberian status negara yang paling digemari adalah kepada Amerika Serikat merupakan langkah strategik dalam perjanjian Boring. Peruntukan ini memastikan bahwa sebarang keistimewaan atau kelebihan yang kemudiannya diberikan kepada negara lain dalam perjanjian mereka dengan Siam juga akan diberikan kepada Amerika Serikat. Klausa ini telah diberikan bentuk untuk mendapatkan keadaan yang menggalakkan untuk perdagangan Amerika dan mengekalkan padang yang sama rata dalam landscape persaingan perdagangan antar bangsa. Faktor yang ketiga adalah perdagangan. Perjanjian Boring bertujuan untuk menggalakkan dan memudahkan perdagangan antara Amerika Serikat dan Siam. Dengan mewujudkan keadaan yang menggalakkan untuk perdagangan, perjanjian itu bertujuan untuk meningkatkan interaksi ekonomi antara kedua-dua negara. Faktor ini adalah kritikal dalam era yang ditandai dengan peningkatan perdagangan global, karena negara berusaha untuk mendapatkan syarat yang berfaedah untuk pedagang mereka di wilayah asing. Faktor yang keempat adalah hubungan diplomatik. Di luar peruntukan ekonominya, perjanjian Boring memainkan peranan penting dalam mewujudkan dan mengukuhkan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Siam. Perundingan dan mendatangani perjanjian itu menandakan usaha kerjasama dan untuk memupuk persefahaman dan hubungan antara kedua-dua negara. Aspek diplomatik perjanjian ini meletakkan asas untuk interaksi dan kerjasama masa depan, menetapkan nada positif untuk hubungan dua hala. Perjanjian Boring 1855 dengan tumpuannya pada extraterritoriality, status negara paling digemari, perdagangan dan diplomasi memainkan peranan penting dalam membentuk interaksi antara Amerika Serikat dan Siam. Selain menangani kebimbangan segera, perjanjian ini meletakkan asas untuk hubungan yang lebih komprehensif dan berkekalan, meninggalkan kesan yang berkekalan terhadap hubungan diplomatik, ekonomi, dan undang-undang antara kedua-dua negara. Kesimpulannya, sebuah sejarah panjang telah wujud kesan daripada dua buah perjanjian, iaitu Perjanjian Berni 1856 dan Perjanjian Boring 1855 yang telah berlaku di zaman pemerintahan Siam. Sudah pasti terdapat beberapa faktor dan kesan yang telah memicu kepada wujudnya perjanjian bagi memenuhi tuntutan kepada perjanjian ini. Namun tanpa kita sedari, melalui perjanjian inilah negara Siam mampu mempertahankan kedaulatannya sehingga hari ini tanpa pernah dijajah oleh mana-mana negara barat. Berikut adalah antara rujukan yang kami gunakan sepanjang menganalisis dua perjanjian ini.